Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita berkait, kita tangguh berkenaan dengan sugi. Jadi sugi salah satunya amalan sunat daripadanya ketika kita mengambil wuduk dan selepas mengambil wuduk. Jadi kita berkaitnya dengan masalah wuduk dululah, sebab sugi kita dah bagi tahu kelebihan dia. Betul. Jadi kita berkait dengan hak fardu wuduk, dengan syarat wuduk, sebab wuduk ni ada hak sunat, dia ada syarat, dia ada membatal, dia ada fardu. Jadi kita nak ambil hak mana dulu? Kita ambil hak penting dulu. Takut sugi sah tapi wuduk tak sah. Takut juga. Jadi wuduk ni dia ada hak fardu, dia adanya hak sunat, dia adanya syarat, juga dia ada batal. Jadi kita ambilnya mana dulu? Kalau tanya kita fardu dengan syarat mana dulu? Fardu dengan syarat mana dulu? Rasa-rasanya fardu ke syarat? Syarat ke fardu dulu? Syarat dulu dah. Syarat. Apa dia makna syarat ni? Kalau kita mengaji kat syarat dia, apa dia? Ma yutawaqqafu alaihi wujudu syai'i wa kana kharijan an haqiqatihi. Tak ada dia. Nak tulis juga. Nak tulis makna syarat tu. Boleh juga. Kalau nak tulis. Ingat tadi nak sebut lalu syarat, tapi nak makna syarat juga. Comel juga, comel. Saya pun tak cakap banyak. Ma yutawaqqafu. Ma yutawaqqafu, tulislah. Jawi naik turun. Arak Melayu. Syarat ni ma yutawaqqafu. Tak apalah, tulislah. Yang penting baca tu betul lah. Tak apa. Ma yutawaqqafu. Orang tanya kenapa tak tulis Arab? Tak bolehlah, kita bahasa Melayu, takut hilang bahasa Melayu. Bangsa Melayu, sayang bangsa Melayu. Itu dia. Ma yutawaqqafu alaihi. Alaihi. Ma yutawaqqafu alaihi wujudu. Kalau baca sambung wujudu syai'i. Kalau baca sambung, kalau nak baca satu wujudu asyai'i. Baca sambung kan? Wujudu syai'i. Ma yutawaqqafu alaihi wujudu syai'i. Wujudu syai'i wa kana kharijan an haqiqatihi haqiqah an haqiqatihi, bukan ti, haqiqatihi, bukan tak, haqiqatihi. Terjemahan, nak terjemahan, tengok ma yutawaqqafu, barang di sini kena kepada benda-benda syarat. Sebab kita mengaji makna syarat kan sekarang. Mana kata berkaitan barang tadi, apa syarat? Itu makna barang. Barang-barang sini kena kepada syarat lah. Boleh? Apa maknanya syarat? Apa syarat tu? Nanti kita bilang lagi nanti. Boleh?
Sebut dalam kitab-kitab ulama tu adalah syarat dia. Tu dia. Ma yutawaqqafu, barang yutawaqqafu yang terhenti. Yang terhenti makna mestilah, makna kena. Barang yang terhenti, barang yang mesti, alaihi, di atasnya, di atas barang tadi tu yang terhenti tu, yang mesti tadi tu, iaitu syarat. Alaihi, di atasnya, di atas barang yang terhenti. Apa dia makna barang tadi? Apa dia makna barang tadi? Syarat tak? Syarat. Ingat. Jadi kalau kita tengok ringkas tadi, benda ni terhenti di atasnya. Boleh? Wujudu syai'i. Wujudu mana ada. Wujudu ada. Sambung dengan asyai'i. Kalau sambung wujudu syai'i. Kalau baca sebab ya alif lam ada situ kan? Wujudu asyai'i. Kalau baca sambung wujudu syai'i. Boleh? Ada sesuatu ataupun ada suatu. Ada suatu. Suatu di sini ada suatu syarat tu lah. Faham? Ada suatu syarat tu lah. Ada suatu syarat tadi. Barang yang terhenti tadi tu, di atas barang tadi adanya suatu tadi, suatu syarat tu lah. Hak syarat kita nak sebut lagi nanti. Apa dia? Wakana. Wakana. Dan adalah ia. Hak kata adalah ia tu, hak kata ada syarat ataupun ada barang tadi. Wakana, dan adalah ia barang. Boleh? Barang tadi syarat lah. Boleh faham? Wakana, dan adalah ia syarat tu, hak yang kata terhenti di atas adanya tu. Ada syarat tu. Boleh? Sempat. Sekali lagi, ma yutawaqqafu, barang yutawaqqafu terhenti alaihi, di atasnya, atas barang tadi. Betul? Barang tu mana syarat? Wujudu syai'i, ada suatu. Betul? Wakana, dan adalah ia ada barang yang terhenti, di atas ada suatu tadi tu. Kharijan. Apa dia kharijan? Apa dia kharijan? Luar. Benda yang luar. Makna kata syarat ni benda yang luar solat, bukan dalam solat. Jadi kalau solat agak dalam solat tu rukun. Sebelum solat tu syarat mana? Ambil wudu. Faham? Tu syarat tu. Salah satunya ambil wudu, suci, sebagainya. Boleh? Daripada hakikatihi, hak yang benar ataupun hakikat lah. Jawab ringkas, hak benar ataupun hakikat, ataupun yang sebenar pun boleh. Hak benar pun boleh, yang sebenar pun boleh, hak sebenar pun boleh. Tak masalah. Boleh. Ingat tu, di luar, nampak tak di luar? Benda syarat ni di luar, bukan di dalam. Lepas tu yang luar tadi tu an hakikatihi, adalah hakikat juga. Bermakna kalau kita kerjakan benda rukun tetapi tak kerja syarat, tak sah rukun. Ibarat macam ni lah, nak buat contoh biar nampak mudah. Pintu tu syarat, rumah tu rukun. Nak masuk rumah syarat kat pintu. Senang je tanya tu. Boleh faham? Nak solat syaratnya wuduk. Seolah macam tu. Seolah-olahnya macam tu, seumpama. Betul tak syarat dia? Betul ke syarat wuduk? Ya ke? Baik. Kita dah faham masalahnya. Betul tak?
Baik, masalah wuduk kita ambil. Jadi kalau syarat sembahyang mana wuduk? Sembahyang tu dah ada rukun, fardu tu tak? Jadi sembahyang ada rukun, ada fardu dia, betul. Kemudian wuduk ada fardu, ada syarat, ada batal, betul. Baik, kita ambil malam ni yang berkaitan dengan syarat dahulu. Tulis satu syarat. Kalau tak saya bahas, saya bahas minggu depan. Tulis dulu biar sampai habis. Okey? Mana tahu muslimat dah boleh tafsir dah sendiri balik tu. Pertama, apa dia? Hendaklah hendak ada air yang mutlak. Hendaklah ada air itu yang mutlak. Hendaklah ada air itu yang mutlak. Kita dah bahas ada air mutlak tak, betul? Kita dah kata dah air mutlak ada berapa? 7 daripada langit, 3 daripada bumi, 4 campur dia 7. Dan kemudian jenis air terbahagi kepada mutlak 4. Tengok dalam kitab Mutla'in tu ada tu muka surat sebelah tu. Air mutlak, air makruh, air mustakmal, air mutanajjis tu. Tak bau habis je bau apa dia bau air. Boleh? Ingat tak? 4. Jadi yang pertama ni air apa? Syaratnya kena air mutlak, tak nak airnya makruh, tak nak airnya mustakmal, tak nak airnya mutanajis. 3 tu tak nak 1 dalam 4. Tu syarat. Takut-takut kita tak kena air, pergi ambil air mustakmal, air yang dah dipakai. Takut-takut begitu gunakan wuduk, pergi ambil air yang mutanajis, air yang terkena najis. Betul tak? Satu lagi. Air makruh. Mana air makruh? Terlampau panas. Terlampau panas. Jika orang itu, jika air terlampau panas tadi tu ataupun terlampau sejuk, bahaya bagi orang nyakit sopak, nyakit kulit. Tu makruh lah bagi dia. Kalau kita tidak tak makruh. Kalau tak menyakit bagi kita, ubah dia, tak makruh. Kalau tak ada air yang tu, boleh pakai, tak ada masalah. Tapi yang makruh di situ lebih kepada orang yang menyakit kulit, faham, duduk kat situ. Tapi hak kita tu nak lebih kepada air yang mutlak. Berapa air mutlak? 2 daripada langit dan bumi. Yang 3 daripada langit, air hujan, air salji, air embun. Daripada bumi 4, air mata, air telaga, air sungai, air laut. Tu. Tu dia. Cukup. Ringkas dia lah, air mutlak dah kenal lah. Habis. Kemudian yang kedua, tulis dulu, kita ambil cara ringkas. Yang kedua, nanti saya bahas. Kau nak bahas terus? Tulis dulu lah. Nampak muslimat tu dah pen dah gerak dah, belum cakap lagi pen dah gerak dah. Yang kedua, yakin atau zon. Yakin atau zon. Buat mana ayat ringkas dulu lah. Sebab kita ambil rupa itu. Yakin atau zon. Yakin ni 100%, zon ni 80%. Kalau waham 30%, syak 50%. Yang 4. Semula yakin 100%, zon 80%, syak 50%, waham 30%. Lebih kurang lah. Waham tak nak, syak tak nak. Faham tak? Waham tak nak, syak tak nak. Faham tak? Lebih kurang. Kau nak kena buat contoh lebih kurang. Contoh lebih kurang lah macam ni. Kita nak ambil air yang tiba-tiba kita jumpa air dalam bekas satu. Buat ringkas cerita, ringkas, tak nak panjang. Moga nak tulis biar habis ni. Jumpa air dalam satu bekas, kita kata waham. Najis ke tak najis, tapi 30%. Tak boleh makan.
Tengok air dalam bekas ada, dalam botol katanya, syok, tak boleh pakai. 50%. Jumpa air dalam cawan pula, ataupun dalam mangkuk ke, atau dalam apa-apa, zon 80%. Boleh pula. Tapi kena ijtihad lah, kena ijtihad. Yang masalah ijtihad ni saya akan faham minggu depan. Kalau nak malam ni saya faham malam ni. Tapi jangan panjang. Tulis dulu. Sebab ada kosong buku dah tu. Itu dia. Yang penting kita tulis penuh, lepas tu pergi buat syarahan kemudian. Ni tulis satu, syarah bertabur, 2 tak tahu kat mana. Dah kita jumpa. Betul dah tu. Tu saya tak jumpa tu. Jumpa satu je, 2 orang mana. Boleh tanya yang depan. Kalau macam ni boleh jawab tu. Walaupun suruh syarah tak faham, tapi boleh faham sendiri. Betul tak? Habis. Yang kedua. Yang ketiga, Islam. Syarat yang ketiga, Islam. Ingat nah, syarat yang ketiga, Islam. Syarat yang ketiga, Islam. Kena ulah juga Islam. Tak baik dia ulah dah Islam ni. Nanti tak ulah panjang mana Islam. Apa mana Islam tak faham nanti kemudian. Tu. Yang keempat, mumayyiz. Mumayyiz. Faham mumayyiz? Faham ya boleh. Ada nanti kan bahas balik. Bukan lebih kepada balik, mereka cerita ke, dia boleh beza yang mana baik tak baik, dia pandainya bersih diri sendiri. Dengar cerita dia macam tu. Boleh? Itu makna mumayyiz. Kalaulah dah balik tak pandai menyuci lagi, tak mumayyiz dia panggil. Umur 60 dah. Allah. Tak pandai beza lagi yang mana najis, tak najis. Boleh faham? Dan najis yang pergi pula zahir dan batin. Kalau fiqh hanya najis zahir. Faham tak? Lebih kurang pada situ. Yang bagi pula najis ni. Kalau nak pergi bahas ni, najis hukmi dengan najis aini. Hukmi tak nampak tapi hukum najis. Aini nampak tetap najis tak? Kedua kan? Hukmi dengan aini. Hukmi itu hukum di sisinya najis. Contoh, kencing, kering, tak jumpa, tak bau, tak apa dah. Tapi sebab masa tu apa dia? Tahu kata ada kat situ, tak ada basuh lagi, tiba-tiba lamanya kering. Betul? Jadi tahu kata situ tepatnya air najis kencingnya. Jawab kata di segi hukum najis. Hukmi, hukum dia. Yang kata najis aini nampak air kencing air tu. Faham? Tu aini. Nak basuh dia, sapuh air keluar dulu, baru kita gunakan air mutlak. Kalau ada air kena keluar air dulu, diri zat yang najis tu. Kalau hukmi tak nampak diri najis, tapi hukum tetap najis sebab asalnya ada najis, dia hilang dengan sebab lama. Boleh ringkas cerita dia? Habis. Lebih kurang berapa lah? Tak pergi juga kita yang kedua, yang ketiga. Tak apalah, tak apa. Yang empat, yang kelima, mengekalkan niat. Tak apa, sebab ni lagi penting tak, betul tak? Ni lagi penting. Mengekalkan niat. Yang kelima, mengekalkan niat. Pada hukumnya. Mengekalkan niat pada hukumnya. Boleh faham? Faham maksud mengekalkan niat dengan hukumnya? Macam mana? Mengekalkan niat dengan hukum. Apa dia? Niat nak ambil wudu. Jawab tu betul dah. Jawab tu betul dah. Itu dengan secara cepat faham. Maksudnya dengan kekal niat ni, bila jangan murtad. Kalau murtad batal tak wudu? Batal wudu, batal niat. Maksudnya bukan masalahnya niat ambil wudu tu. Masalah jadi kafir. Murtad ni makna keluar daripada agama Islam. Jadi niat dia kekal tak? Tak kekal lah. Sebab syarat tadi adalah Islam. Syarat tadi kena Islam, apa dia kafir, hilang niat dia, hilang wudu. Boleh? Nak pergi ni? Jangan tanya nak pergi. Berapa dah? 5. Boleh faham? Semua 5 tadi boleh faham, rangkau lebih kurang. Yang keenam, apa yang keenam? Suci daripada haid dan nifas. Ini syarat suci daripada haid dan nifas. Haid
Huruf dot tak bunyi qalqalah huruf dot belakang. Ha ya dot. Dia tak bunyi qalqalah, bukan haidun, ada. Ya huruf dot dia tak bunyi de, dia bukan qalqalah, bukan huruf detak. Ya hafiyah kan, nama dia di lidah kan, betul tak? Makhraj lisan nama dia hafiyah, betul tak? Tanya makhraj tajwid pula lupa pula dia. Wah, fiqh dia tanya tajwid pula. Habis kat situ. Ada masa saya tanya tu, tak ada masa, tak ada 3 minit lah. Habis kat situ nah. Nanti masalah haid dan nifas kita bahas kemudian. Ketujuh, apa dia? Jangan ada anggotanya yang mengubah air. Jangan ada anggotanya yang mengubahkan air daripada mutlak. Jangan ada pada anggotanya, anggota seorang ambil uduk tu lah. Jangan ada pada anggotanya, anggota seorang ambil uduk tu. Kalau anggota tangan, tanganlah, kaki, kakilah. Hak wajib lah, hak wajib. Anggota wajib dah berapa? 4 basah 2 kering. Kering niat dengan tar, basah 4. Mananya? Kepala, muka, kepala, tangan, kaki. Ya betul. Betul tak? Mana dulu? Muka. Lepas tu kepala. Tangan dulu. Saya tak ambil wuduk, lupa. Solat tak ambil wuduk. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu hak wajib. Jangan ada benda yang mengubahkan anggota wajib. Hak sunat tak ada masalah, faham tak? Hak sunat dia sebut berpuluh-puluh. Tu tak nak ambil sunat lagi tu. Salah satu yang pertama sebut bersugi. Itu sebab tu kita nak kait tu. Tak apa. Sugi tu sunat je. Takut-takut wuduk tak sah. Hanya sunat sah. Tak jadi. Boleh? Habis. Apa dia tadi? Jangan ada anggotanya, anggota seorang wuduk tadi tu yang mengubahkan air daripada mutlak. Yang mengubahkan daripada air mutlak. Yang mengubah air daripada mutlak. Yang mengubahkan air daripada mutlak. Yang mengubahkan air daripada mutlak. Nyo, tambah nyo sikit. Kapur bina lemak sikit. Nyo. Tu dia. Macam mana? Daripada mutlak. Kenapa dia cakap daripada mutlak? Sebab asalnya air mutlak. Selepas tu apabila kita basuh, jangan ada benda yang mengubahkan air mutlak. Macam mana? Contoh bedak. Ewan, lemon, maskaron. Tak tahu. Apa dia? Tak tahulah. Kita tak cuci benda tu dulu. Ambil air mutlak dah ni, pergi basuh. Ewan, lemon, maskaron, sekarang. Air yang putih cakap keluar. Tak sah. Cuci dulu. Boleh faham tak? Tadi dia. Tapi kulit hitam tu payah cuci dah, dah asli dah. Tak ada nak buat apa dah tu. Tu dia. Habis ringkas dah, ringkas. Jaga tu, jaga. Sebab zaman sekarang ni bedak tak tahu bedak macam mana. Betul. Kadang-kadang bedak tu tak boleh serap air. Tu dia. Betul-betul angguk-angguk bedak macam tak minggu beli. Tak faham lah muslimat ni. Selepas tu pula ingat tu yang ke-8 tak? Yang ke-8, jangan ditaklikkan niat. Jangan ditaklikkan niat. Masa tengok kita 3 buah kitab jadi masa pun tak cukup. Tak cukup masa nah. Tu kata masa ni tanda menunjuk kata laju jalan perjalanan dia. Masa tak ada sabar, kita kena sabar tak? Lepas tu terima tak malam ni lepas isyak macam subuh ni? Terima tak? Kalau tak terima, problem pun tinggi. Jangan main. Baik, apa dia? Jangan ditaklikkan niat. Apa dia taklik niat? Jangan berkait. Maksudnya jangan bergantung. Mana contoh? Kita ambil wuduk. InsyaAllah. Saja aku mengangkat hadas kecil. InsyaAllah. Ada insyaAllah.
Tu lafaz ta'liq panggil dia. Ada bergantung. Ada tak orang ambil orang tu? Tak benar apa dah? Tahu? Ada. Ajak aku ambil sembahyang, insya-Allah. Tu insya-Allah tu. Jangan. Ada ta'liq. Kelima insya-Allah tu. Kalau ada, sekiranya ada niat nak ambil keberkatan, tak apa. Tak? Niat nak ambil keberkatan kelima Allah tu, tak ada masalah. Kelima insya-Allah tak apa. Tapi jangan semata-mata ta'liq di situ. Kalau sebut hanya anak ambil barakah, kelima tu tak apa. Tu jaga tu. Tak takut-takut duk mengaji. Nawaitu raf'a dasil asghar, insya-Allah. Orang tu basuh, kita bunyi insya-Allah. Tak sah wuduk, jangan. Kita tak tahu niat dia apa. Tu tak dihukum cepat. Boleh faham? Kita biasa ambil wuduknya nawaitu raf'a adasi lillahi ta'ala. Betul, tak ada insya-Allah. Tapi nak kitab fiqh dia sebut, dia takut-takut kita tidak dengar kelima orang sebut insya-Allah. Batal. Tak, jangan. Bahas biarlah pada dalam sikit. Boleh? Mengapa dah? Kalau kosak ambil tabarruk lah, apa yang faham? Kosak niat nak ambil tabarruk kelima insya-Allah tu tak mengapa. Sah wudu. Kalau semata-mata begitu katanya tidak ambil tabarruk, tak sah wudu. Sebab gantung insya-Allah macam mana insya-Allah tak ni. Sebab insya-Allah ni dia pun antara ansah dengan tak sah. Faham tak? Sebab tu kita bila orang tanya kita nak pergi umrah, insya-Allah pergi ke tak pergi? Aduh. Dia tak ada lebih kepada pergi. Dia tak ada lebih kepada tak pergi. Sebab tu tak boleh gantung dengan tak boleh pakai lima ta'liq insya-Allah. Boleh faham tak? Habis kat situ. Berapa dah? 8. 9. Jangan ada anggota yang menegah sampai air. Jangan ada pada anggota seorang yang menegahkan sampai air wudu. Jangan ada. Manik lah senang. Contoh apa dia? Suka makan tepung getah. Apa dia tepung getah? Gula-gula getah tu. Apa dia panggil? Sot tiram senang. Tiram tak tahu lah apa dia. Gula-gula getah lah senang, no? Tak reti. Moga muslimat sini tasawuf tinggi. Tak dengar sebut. Boleh? Contoh kata kita nak main lilin jatuh atas tangan. Tu lilin dia tak diserap air. Boleh? Habis. Berapa dah? Jangan ada. Kalau lah kata selepas ambil wuduk pergi main lilin jatuh tak apa, tak ada masalah. Sebab air dah sampai kulit dah. Pewarna kuku tu tengoklah benda penghilat tu. Penghilat kuku tengok benda tu air serap tak? Saya dah tahu jenis tu. Benda maksud tu faham. Tapi tengok benda kena buat kajian, letak tu serap tak? Kalau tak serap tak sah. Kalau serap sah. Kalau inai ya serap. Inai asli. Inai zaman dunia kiamat ni tak tahu. Zaman agama kiamat tak tahu. Kalau zaman agama naik tak apa, dia buat dengan syarak. Kalau agama kiamat tak ada syarak. Wallah alam tu tak tahu. Boleh nak? Maknanya tengok pengilat dia tu kalau letak airnya serap, buat kajian orang yang buat inai tu, ataupun bukan orang buat inai tapi ahli kaji. Moga tak tahu inai jenis mana. Banyak bahan sangat. Inai cat rambutan, inai cat yang mangga, inai zaman sekarang. Betul tak? Tak tahulah. Habis. Yang ke-9. Yang 10 dah. Yang ke-10. Mengetahui kaifiat. Mengetahui kaifiat. Mengetahui kaifiat. Boleh? Mengetahui kaifiat. Tahu cara. Boleh faham tak? Tahu cara. Tahu cara kena ingat tu, ada cara hak sunat, ada cara hak wajib. Kita kena tahu hak mana wajib, hak mana sunat. Kalau kita tak tahu boleh membawa kepada tak sahnya wuduk.
Contoh. Ni wuduk yang dapat ambil ni basuh tangan orang kata. Dia basuh tangan ni, basuh lengan. Sunat ke fardu? Kita pergi jawab sunat, tak sah. Faham tak? Tak sah. Seumpamanya nanti kita bahas macam mana kita bahas semula. Kalau hak fardu yang dia kata sunat, kalau hak sunat yang dia kata fardu, ataupun hak fardu dengan sunat yang bagi tengah-tengah, boleh ke tak boleh? Tengok di situ kita akan bahas. Boleh? Kita bahas semula. Berapa dah? 10. Ke-11, mengalir air pada segala anggota yang dibasuh. Mengalir air pada segala anggota yang dibasuh sekira-kira dinamakan membasuh. Dinamakan membasuh. Lepas tu tulis di belakang tu, buat kesimpulan apa dianya, buat likungan. Inilah jawapan sebelah perkara tadi. Boleh faham? Inilah maksudnya yang sebut sebelah tadi tu apa dia? Iaitu syarat bagi orang yang salim. Apa yang salim ni? Yang sejahtera, orang yang selamat. Siapa yang ambil wuduk, dia ada sebelah syarat ni, selamat dia, sejahtera dia. Air wuduk dia tu tak membatal wuduk, tak batal wuduk, sah wuduk dia. Ni jalan orang yang salim. Tu dia syarat bagi orang yang salim. Inilah kita kembali kepadanya, masalahnya kitab yang kedua selepas Isya, apa dianya berkenaan dengan salikin, jalan yang dalam, betul, yang susah, yang jauh, ada bukit, ada halangan. Ini masalahnya kita nak solat jalan yang salim, nak ambil wudu ada jalan yang salim, tetapi jaga-jaga dia ada duri, dia ada bukit, dia ada lubang. Boleh faham? Ada kadang-kadang lubang tu kita boleh pijak, ada duri boleh pijak, tapi tak membahaya. Tapi kalau pijak jadi bahaya, jaga-jaga. Apa? Perjalanan jauh kita ni, perjalanan jauh. Boleh. Sebab kita dari mana, di mana, nak ke mana. Jauh lagi perjalanan kita. Boleh. Kemudiannya masuk di akhir zaman. Ringkas cerita dia ni. Sebelah perkara tadi, syarat apa dia? Wuduk. Betul. Syarat wuduk berkaitan dengan orang yang salim. Kalau kita nak salim selamat di akhir zaman, guna kaedah tu. Tapi ikut jalan salikin, betul? Jalan yang dalam, jangan tohor. Kalau jalan tohor, jadi kita hidup jadi seperti orang yang awam. Jadi cuba tanya kita di akhir zaman sekarang, kalau orang awam, kait dengan akhir zaman terus, kalau orang awam sekarang duduk macam ni, dajjal timbul, macam mana kita nak lepas? Sebab orang awam zaman sekarang ada ke tak rohani? Sama sekali ada katanya tak ada, ada kata, bukan semua. Sebab kalau sebut orang awam, ya. Sebab tu zaman akhir masa, akhir zaman ni kita tak boleh dah. Sebab apa dia? Tengok dalam masjid pun bermegah. Makna katanya kalau ikut hakikat sebenarnya masjid tempat salim, tapi tak jadi salim, tak ada jalan selamat. Makna katanya ahli masjid, seumpama kita tak kata kat mana-mana, kita lah ibarat kalau di masjid tak salim, kita luar masjid jauh lagi. Betul tak? Ibarat kata. Jadi seumpamanya kita ni binakan masjid kita jalan salim, betul? Barulah apa dia? Hidup di akhir zaman tadi tu, zaman jadi panjang lagi. Sempat kita buat amal ibadat, mungkin sempat kita mengenal Allah. Sebab tanda kiamat lambat timbul disebabkan kita tak bina. Jika kita bina, cepatkan kiamat. Disebabkan kiamat agama, kiamat dunia. Boleh faham? Baik. Sebab itulah kena ada syarat. Kalau tak sah syarat tadi, sah ke tak solat? Tak. Makna kata diri kita tak sah, sah ke tak kiamat? Sah kiamat. Ha tak? Kalau diri kita betul, lambat lagi kiamat. Kalau kita tak betul, cepat
kiamat. Kita ibarat syarat membinakan tanda kiamat. Kiamat itulah rukun. Jika sah rukun, tanda kata sah syarat. Kalau kita tak sah, kiamat pun tak sah. Faham? Kita ibarat syarat, tanda kiamat ibarat rukun. Boleh faham? Ibarat. Kemudian kembali kepada kitab selepas maghrib, kita apa? Kita tajwid berkenaan dengan baca diri kita. Cuba baca kita hari-hari dalam 24 jam. Baca ikut kaedah yang kata mengeja tadi. Berapa kaedah mengeja? Dua dah belum habis kelas. Rasa-rasa buku 12 juga. 5 satu. Sebelum nak mengeja lebih dahulu perhatikan. Betul. Yang pertama. Yang keduanya maqta' uhadi. Betul. Makna kata apa dia? Tunggal-tunggal huruf dan baris-baris tunggal hidup semua. Selepas tu maqta' sana'i, iaitunya hidup mati. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Mengeja tanya kita, hari ni ada hidup tak? Hidup. Ada mati tak? Maksudnya ada kata benda awak baik, ada kata benda awak tak baik. Bermakna hak yang dua. Boleh faham? Kita nak semua hidup. Mana? Nak hidup iman sentiasa hidup. Tak nak mati iman semua. Kalau hidup iman, mati hidup mati, boleh tahan lagi. Boleh buat kajian diri kita sini. Suluh diri sendiri 24 jam. Yang ketiga, maqta'i sana'i wa uhadi. Yang keempat, tu maqta' sulasi. Betul. Tu yang keempat berkenaan dengan maqta'. Tapi yang pertama tidak ada maqta'. Mana 5 kaedah maqta'. Nampak ubah dia? Baca di sini. Baik, kemudian kitab yang kedua berkaitan dengan tadi kelimah qalil sedikit, betul tak? Berkaitan dengan kelimah qalil sedikit, kita kaji kita sikit-sikit, jangan banyak. Tak jemu. Balik sikit je kaji kita, jangan kaji banyak. Kaji sikit. Sikit tu ambil ubah jadi baik. Tak payah kaji banyak, tak ubah langsung. Tak. Sikit ubah, sikit lebih baik. Yang penting niat nak ubah. Boleh. Baik, kalau boleh banyak tak apalah. Selepas tu kita salikin. Jawab rumah hurah. Berkenaan dengan apa dia? Hendaklah kamu niat belajar dengan melalui 5. Satu, hakikat hidup dah. Tu zahid dah tu. Keredaan negeri akhirat, jauh menghilangkan diri daripada jahil, hilang daripada orang jahil, hidup agama. Betul? Kerana nak mengekalkan agama dengan ilmu. Betul? Kemudiannya tidak sahnya zahid dan takwa melainkan dengan ilmu. Kita dah faham masalahnya zahid, iaitu 5 perjalanan hakikat tadi. Mana? Hakikat hidup, hakikat diri, hakikat kebendaan, hakikatnya tipu daya, hakikat tugas hidup. Dari mana kita, di mana kita sekarang, rohani dan dari roh di jasad dan roh. Sini Kang, rohani dan jasmani di sekarang. Kemudian tinggal jasad, ke Allah roh. Boleh faham? Ke Allah roh. Habis itu. Betul. Baik, habis itu. Dikatakan ganjaran pahala kerja tadi. Bab hujung akhir. Betul? Selepas tu masuk kitab hak yang ke 3 selepas maghrib, Hidayatus Salikin, berkenaan dengan taat zahir dan batin. Buat kesimpulan hujung sekali, taat zahir dan batin itulah jika adanya 5 hakikat tadi, dari mana, di mana, ke mana, barulah ganjaran pahala. Kalau tak ada yang taat zahir dan batin, tak ada pahala. Jawapannya. Boleh faham? Wallahu a'lamu bissawab. Buat kesimpulan gitu, tak baca pun kitab yang kedua, yang ketiga. Muslimat nak tulis pun juga dapat. Ingat tu, hak sunat banyak lagi daripada syarat. Hak fardu tak banyak, batal tak banyak, tapi kita akan tulis susunan berkenaan dengan dia slow-slow. Sebab yang ni nak langkah tak boleh, sebab wuduk dengan sugi lebih utama wuduk. Di situ dulu. Tapi sugi, kalau boleh cari belilah. Kalau tak ada sugi juga, udah kemas dah kita. Hebat sungguh. Kalau tak ada sugi juga, jari boleh. Jika jari tu kasar,
Kasar. Kalaulah sugi duk pegang, kalau duk pegang sugi, nak sugi dengan jari, tak jadi, tak boleh. Kalau tak ada sugi, ada jari, boleh jika dia kasar. Faham? Boleh. Tu dia. Tu biar ayu konyol kasar. Pegang parang kasar sikit tangan. Boleh. Tu dia. Tapi biasanya kasar kat muslimat sebab pegang peh hari dia luka dah sini dah. Tu dia. Ibarat nampak rupa. Jari boleh. Comel dah betul kena tu. Jari tak kain boleh. Boleh ambil kain buruk. Balut banyak ya. Kain kena erok sikitlah kain mana tak pandai-pandai. Kain buruk tapi bersih. Sudah. Kain buruk tapi bersih. Kalau kain baru najis tu buat apa? Dia jawapan dia. Tu masalah di situ, najis tak najis. Boleh faham? Tu soalannya bakso. Bak sugi cari. Tak ada juga kayu yang berapa ada. Erak, kurma, berapa tahu? Zaitun lepas tu gawangi serta pedas lepas tu kayu yang tak wangi tapi pedas. Jelas juga tak ada. Kayu apa-apa pun tak apa, yang penting kayu tu jadi kasar. Boleh faham? Benda yang kasar. Ambil je. Tu nampak buat tiang masjid kita tu ada tu pokok-pokok sama tu. Saya rasa dah habis dah. Wallahu a'lam. Baik, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada saya di sini. Sedang salah.